Dah sedia? Okey, dah bersedia, kita berikan ruang kepada Teacher Sares untuk bincangkan apa yang nak dikongsikan pada hari ini. Kita persilakan. Okay, thank you Cikgu Azrin. Okay, hi, good evening murid-murid. Teacher Saraswati kat sini. Ada yang kenal, ada tak kenal. Okay, so kenalkan sekarang Okay, semua ada? Okay, semua ada? Ada. Dia mungkin dah standby dah. Teacher, yang ni yang bukan, yang ni yang tugasan pertama ke apa? Yang ni macam lain sikit ni. Bukan, ini just overall je. Okay, ingat tak KPS yang Teacher Hazrin? KPS yang pernah Teacher Hazrin bagi tahu yang previous class ni, kita just recall aja nombor 1 memerhati, nombor 2 mengelas, nombor 3 mengukur menggunakan nombor, nombor 4 membuat inference, nombor 5 meramal, nombor 6 berkomunikasi. Okay. 7 menggunakan perhubungan ruang dan masa. 8 mentafsir data. 9 mendefinisikan secara operasi. 10 mengawal pemboleh ubah. 11 membuat hipotesis. Dan 12 mengeksperimen. Okay, so ini semua KPS yang kamu dah belajar pada tahun 4, mungkin sikit je. So tahun 5 kamu akan belajar dengan detail lagi banyak lagi. Okay, right? Okay, saya pergi ke tugasannya. Okey, dengar dekat dalam grup 2 pun sama. Nanti lepas ni Teacher Sares ataupun cikgu akan bagi satu kerja rumah. Kerja rumah ni dalam Google Classroom atau dalam grup WhatsApp. Jadi tolong selesaikan kerja rumah ni. Kita akan semak kemudian. Sebenarnya dah ada kan Cikgu Sares kan dalam modul kan? Dah. Ya, ada. Siapa yang ada dekat dalam modul cuba tengok sekarang. Siapa ada modul, buka sekarang modul. Modul cikgu yang buat modul ni. Siapa ada modul? Ya betul, dalam modul pun dah ada dah. Boleh buka sekarang. Ni. Kalau kamu boleh nampak modul dia keluar ni. Sila rujuk buku surat buku teks fizikal ataupun e-buku teks surat 19 sampai 25. Ni ada. Okey? Ni dia punya latihan. So siapa yang dapat modul tu boleh buat teruslah dalam modul tu. Boleh terus buat sekarang. Okey, kemahiran proses sains yang pertama tadi Okey, tandakan raih pada kemahiran proses sains yang betul berdasarkan gambar dan penataan yang diberi. Tu kamu tengok gambar yang dibagi tu, pokok yang ada lapak sebunga tu, pada hari pertama dia nampak begitu segar kan? Okey. Lepas tu hari yang keempat dia dah layu dah. Dia dah layu, dia dah mati dah. Okay, so bila kita kata pokok ini akan pulih jika disiram air. Pokok ini akan pulih jika disiram air. Adakah itu pemerhatian ataupun meramal? Okay, jawapannya ialah memerhati ke meramal, sebab ada perkataan akan. Bila ada perkataan akan, dia adalah meramal. Okey, bagus. Ada yang kata meramal tu. Okey, bagus. So, meramal sebab dia kata akan. Okey, akan tu yang kamu dah tahu dah. Dia adalah meramal Okey, bagus. Tengok B sekarang. Pokok ini layu. Pokok ini layu pada hari yang keempat. Okey, so apa jawapannya? Memerhati atau meramal? Okey, bagus. Memerhati. So, jawapannya memerhati. Bagus. Okey, C. Okey, C. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Okey, tumbuhan ini memerlukan air untuk hidup. Okey, apa KPS dia? Membuat hipotesis atau meramal? Apa jawapan dia? Tuliskan jawapan dia. Tak ada perkataan akan, jadi meramal pastinya bukan. Jawapannya adalah bukan. Yes. Hipotesis. So bukan meramal So hipotesis. Dia macam kesimpulan. Kesimpulannya tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Betul kan? So itulah hipotesis. Okey, yang D pula, pokok ini layu kerana tidak disiram air. So memerhati atau membuat inference.
Ada satu perkataan dekat situ. Perkataannya adalah kerana. Kalau Yes. kerana, Bila ada kerana, pastinya jawapannya adalah inference. Bagus. So, inference. okey. Yes. So kalau markah penuh, kamu tandakan markah penuh jawapannya. Kalau empat betul, 4. Bagus. Yang dapat 4 tu bagus. Okey, 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke KPS pengelasan ya. Okey, ini senang. Okey. Kelaskan haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya dalam carta pengelasan berikut. Okey, haiwan-haiwan yang telah dibagi ialah ayam, kupu-kupu, belalang, angsa, helang, pepatung. Okey, dia kelaskan kepada 2 ciri ya, iaitu bersayap dan berparuh. Satu lagi, bersayap dan berkaki 6. Okey, yang bersayap dan berparuh tu haiwan mana? Okey. Yang pertama? Okey, yang pertama apa dia? Yang bersayap dan berparuh. Ada yang jawab helang, betul? Jawab Okey, helang. Tulis tiga-tiga tu. Okey, terus dekat chat box tulis tulisan. Tulis tiga-tiga tu. Tiga-tiga. Ya. Okey. Okey. Ayam. Okey, yang pertama ayam. Helang. Helang. Satu lagi. Yang ketiga angsa. Angsa bersayap dan berparuh. Okey. Betul. Okey, bersayap dan berkaki 6. Ada 6 kaki. Jawapan? Okey, jawapannya apa yang pertama? Kupu-kupu. Okey, cikgu Azim tulis pepatung. Okey, pepatung. Offkan mikrofon. Offkan mikrofon. Yang kedua kupu-kupu. Dan yang ketiga ialah belalang. Belalang. Ketiga-tiga ni dalam kategori apa? Kita panggil sebagai apa? Serangga. Okey, Oh my, tak boleh jawab. Pepatung, kupu-kupu, belalang tu ialah apa? Serangga. Dia panggil serangga. Okey, dah. Okey, Kalau bagus ya. Siapa? betul semua berapa markah, teacher? Okey, 6 markah ya. 6 markah. 6 markah. Tadi 4 markah. 10 markah dah ada kat tangan. Ramai dah dapat 10 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, yang soalan ketiga. Okey, Raja 1 menunjukkan 6 ekor lalat dan seekor katak yang dimasukkan ke dalam sebuah bekas kaca yang ditutup dengan kasa dawai. Okey, cuba kamu nampak tu kat atas tu ada kasa dawai ya. Okey, sepiring air juga dimasukkan ke dalam bekas tu. Okey, dah ada air dah. Diletak air kat sana, diletak kasa dawai tu. Okey, apa fungsi kasa dawai tu? Dia tak nak bagi kotak dengan lalang tu keluar. Itu saja. Okey, sekarang ramalkan keadaan di dalam bekas kaca selepas 3 hari. Tuliskan ya bagi perkara yang mungkin berlaku dan tidak bagi perkara yang tidak mungkin berlaku. Okey. Semua lalat masih hidup. Dia kata selepas 3 hari ni, dia bagi air saja Adakah lalat itu masih hidup? Okey, tulis ya ataupun tidak? Okey, jawapannya tidak. Okey, sebab lepas 3 hari dah kan tak ada makanan. Kamu rasa ke mana pergi lalat tu? Ke mana? Kenapa dia orang mati? Sebab tak ada makanan ke? Bukan. Sebab tak ada apa? Kena makan dengan katak. Okey, kena makan dekat. Okey, off mic. Okey, terus. Tolong open just kamu pilih jawapan kat chat box tu. Tulis dekat chat box. Tulis dekat chat box Okey, tak apa. Okey, D. Semua lalat, offkan mikrofon. Semua lalat dimakan oleh katak, ya atau tidak? Offkan mikrofon. Bagus.
Ya. Okey, jawapannya ya. Soalan mudah. Ya. Okey, air di dalam piring berkurang. Soalan ketiga. Apa dia, Encik Saras? C. Air di dalam piring berkurang. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Okey, ramai yang jawab ya. Okey, kalau ya, cikgu nak pilih seorang untuk onkan mikrofon dia. Siapa yang bertuah ni? Jawapannya ya atau tidak? Jawapannya adalah ya. Bilangan katak bertambah, ya atau tidak? Jawapannya? Okey, bilangan kotak bertambah. Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Okey, offkan mikrofon. Tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Cikgu Tawai jawab dengan on mikrofon. Jawapannya adalah tidak. Sebab dia tidak boleh membiak. Sebab dia hanya seekor saja. Seorang yang dekat dalam tu. Jadi tak ada jawab. Jadi jawapan dia tidak, ya, tidak. Jawapannya kalau betul semua 4 markah. Okey, thank you. Good. Okey, seterusnya soalan keempat. Okey, soalan keempat ya. Okey, sekumpulan murid menanam pokok kacang hijau dalam 3 buah pasu. Okey, kalau tengok ada pasu X, pasu Y, pasu Z. Setiap pasu diisi dengan jenis tanah yang berbeza. Okey, jenis tanah dia tanah liat pada pasu X, tanah pasir untuk pasu Y, tanah kebun untuk pasu Z. Mereka menyiram pokok-pokok itu setiap hari dengan kuantiti air yang sama. Okey, tengok keyword dia kuantiti air yang sama. Okey. So jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan selepas 2 minggu. So, kamu tengok ketinggian tumbuhan di awal penyiasatan tu semuanya sama, 11 cm. Selepas 2 minggu, okey, pokok yang ada dalam pada pasu X tu 12. Okey, pasu Y pula 15, pasu Z pula 30. Okey. Daripada sini kamu nampak yang mana paling tinggi? Tumbuhan yang ada pada pasu Z. So, bilangan daun di awal penyiasatan semuanya sama, iaitu 2. Lepas tu bilangan daun selepas 2 minggu daripada pasu X 3, lepas tu 5, lepas tu 15. Okey. Dah faham dah Pertama kamu fahamkan jadual tu dulu. Baru kita boleh jawab soalan. Okey, kita terus kepada jawapan. Tandakan right bagi jawapan yang betul. A. Apakah corak perubahan ketinggian tumbuhan dalam pasu X, Y dan Z? Okey. Apa kehendak soalan? Kehendaknya adalah corak. Okey, bila corak, kita ada 2 sahaja pilihan jawapan. Yang pertama, sama ada bertambah atau berkurang. Jawapannya apa? Encik Sarah, jawapan terus bertambah. Okey. Okey. Okey, tengok corak dia kan dia bertambah kan? Ketinggian dia tengok 12, 15, 30. So dia bertambah. Okey, jawapan 12, 15, 30. 15 dan 30. Okey, dia bertambah. 1 markah. Okey, B. Apakah corak perubahan bilangan daun dalam X, Y, Z? Bilangan daun ni, bilangan daun. Tengok bilangan daun. 2, 2, 2. Jawapan dia bertambah atau berkurang? Apa jawapannya? Bilangan, apakah corak perubahan bilangan daun dalam X, Y, Z? 2, 2, 2 selepas 2 minggu ni cikgu rasa. Selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu, ya. 3, 5, 15. Jawapan dia adalah bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Okey, C. Tanah yang manakah paling sesuai untuk menanam pokok kacang hijau? Kamu rasa yang mana? Okey, yang mana sesuai? Tanah liat, mana yang paling tinggi? Tanah kebun. Okey, jawapannya adalah tanah kebun. Tanah kebun. Okey, offkan mikrofon. Jawab dekat chat box. Okey, jawapannya adalah tanah kebun. Kalau betul, 3-3 ada 3 markah. Tahniah untuk yang betul 3-3 markah. 3-3 soalan. Okey, nombor 5. Terus pada soalan nombor 5. Okey, nombor 5. Pelajar 2 menunjukkan radas yang disediakan dalam satu penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas haiwan. Okey, cuba kamu tengok kan ada 2 bekas kat sana, ada 2 haiwan kat sana. Haiwan apa tu? Tiput. Okey, satu diletak tanah lembap, satu diletak tanah kering.
Okey, keperluan asas haiwan. Okey, untuk pengetahuan kamu, keperluan asas haiwan untuk hidup. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah udara ataupun oksigen. Ketiga, mereka juga memerlukan makanan. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Okey, terus pada soalan. Soalan Okey. Teacher Sares? Okey, sekarang kita tengok pembuli ubat Kehadiran air. Ada air tak? Okey. Cuba kamu tengok ya. Ada tak air dekat sini? Ada air kat sana? Dua-dua. Tanah kering dengan tanah lembap. Okey. Siapa tak off mikrofon tu? Offkan mikrofon. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, dia tanya yang A ni adalah kehadiran air. Kamu tengok dekat dalam balang ni, dua balang ni, yang satu dengan dua, ada tak air? Tak ada. Tapi macam mana kita tahu dia ada air? Air tersebut ada dekat dalam tanah. Tanah lembap maksudnya tanah tersebut ada air. Jadi kamu rasa yang ni tanah lembap ni tanah kering. Kamu rasa mana yang ada air? Tanah lembap. Betul? Ni ada tanah lembap, yang ni ada air. Tanah lembap ada air, ya, tanah kering tak ada air. Jadi bila ada dengan tiada, nak padankan dengan mana? Bergerak balas, dimanipulasi atau dimalahkan? Jawab dalam chat box. Jawab dalam chat box. Bergerak balas, dimanipulasi, dimalahkan. Mana jawapan dia? Yang kita ubah ni, satu tanah lembap, satu lagi tanah kering. Okey, sikit lagi, Yang sikit lagi. bergerak. Kita ubah ni. Sikit lagi. Perubahan. Okey, jawapan dia ramai jawab dilamarkan, dimanipulasi, dimalarkan sebenarnya. Okey. Okey, dengar baik-baik Okey, kamu mungkin tak biasa, kamu baru tapi kamu dah tahu 5, baik kamu dah tahu. Yang ini ada air, yang ini tiada air. Tiada air. Bila ada dengan tiada, dia akan jadi Manipulasi. Jawapannya adalah dimanipulasi. Jangan kod-kod jawapan dia dimanipulasi sebab yang satu balang ni ada tanah lembap, ada air. Yang satu lagi tanah kering, tiada air. Kalau dua benda yang mempunyai perbezaan, kita panggil sebagai dimanipulasi. Okey, yang kedua, kehadiran udara dan makanan. Dua-dua ada makanan tak? Ada makanan. Ni ada makanan, ni ada makanan. Ada udara? Ada dekat dalamnya. Sebab tu kita letak dua kasa dan udara boleh masuk. Jadi kalau dua-dua ada, dua-dua tidak dibezakan. Jawapannya adalah okey, dalam chat box. Okey, terus jawapannya kalau sama kita panggil sebagai dimalarkan. Malarkan. Okey, dan keadaan siput selepas seminggu hasil eksperimen kita kenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu nak kamu tulis dekat dalam buku kamu. Pemboleh ubah bergerak balas ni ringkas ni kita panggil sebagai P apa? Ni siapa ni? Hanani Damia ni, dia dah chat yang bukan-bukan ni. Cikgu boleh nampak dia punya chat ni yang tak ada kaitan dengan apa kita belajar hari ni. Okey, pemboleh ubah bergerak balas kita panggil sebagai PB, ringkas dia, pemboleh ubah bergerak balas. Dimanipulasi adalah PM. Pemboleh ubah dimalarkan adalah PMR. Okey, kalau tiga-tiga betul, bagi 3 markah. Kalau satu saja, satu. Kalau dua, 2 markah. Okey, terus. Nombor 6. Teacher Sares, bulatkan alat yang diperlukan. Teruskan. Okey, so sekarang kita labelkan susunan radas yang berikut tu. Okey, air pipe. Cuba kamu tengok radas tu. Senang je kan air pipe tu. So kamu just labelkan kat air tu. Air pipe kita masuk label, kamu kena ambil pembaris kamu ambil pembaris air pipe dekat mana? Ini air pipe betul. Ambil pembaris, gariskan. Ini adalah air pipe. So gunakan pembaris. Guna pembaris cikgu tak ada pembaris ni. Okey, penunu Bunsen mana? Penunu Bunsen. Ni dekat bawah ni. Ambil pembaris, gariskan. Ini adalah penunu Bunsen. Bunsen ni nama orang, nama khas. Orang yang menemui penunu Bunsen ni. Okey, tungku kaki 3 mana? Ni 1, 2, 3. Kaki ada 3. Kita bagi sebagai tungku kaki 3. Tungku kaki 3. Sikit lagi sikit lagi. Yang seterusnya adalah bika. Ni bika. Kita label kat sini, kita tulis bika. Kalau betul, kamu bagi 4 markah. Okey, atas ni bulatkan alat diperlukan untuk melukis garisan label. Jawapannya adalah pembaris. Dan
Pensel. Jarang untuk peringkat kamu jarang guna pen, kita guna pensel saja 2 markah. Okey. Ada soalan lagi? Ada banyak lagi. Last soalan terakhir last. Okey, soalan yang last. Okey. Okey. Terus. Okey, tuliskan. Okey, soalan last lagi ya. Tuliskan betul atau salah bagi cara pengendalian spesimen berikut. Cuba kamu tengok burung yang dalam kes tu. Okey. Menyimpan burung dalam sangkar untuk membuat pemerhatian tentang tabiat pemakannya. Melepaskan burung dari sangkar setelah selesai membuat pemerhatian. So, betul atau salah? Okey. Kita betul ya. Jawapannya betul ya. Kita melepaskan burung dari sangkar setelah selesai membuat pemerhatian. Kita janganlah mendera burung tu. Okey, sampai tak bagi makan ke masuk dalam sangkar tu saja. Okey, yang B pula. Menyimpan ular di dalam beg plastik untuk dibawa ke bilik sains. Melepaskan ular di dalam. Ini pula melepaskan ular dalam bilik sains supaya murid dapat memerhatikan cara ular bergerak. Habis. Apa akan berlaku bila kita lepaskan ular? Semua akan lari lintah buka. Betul. Jawapannya betul atau salah? Mestilah salah. Salah. Okey, soalan mudah saja. Jo 2 markah. Okey, dah selesai. Okey, saya rasa itu sahaja